Salam sejahtera saya ucapkan kepada hadirin sekalian yang dihormati. Pada hari yang ceria ini, marilah kita memperkenalkan diri dan ahli yang menyertai forum hari ini. Pada hari ini, ada dua orang moderator, iaitu saya, Encik O dan Cik Afika. Terdapat 8 orang ahli panel yang menyertai, iaitu Cik Hasliana, Encik Imran, Cik Sunaina, Encik Aiman, Encik Lau, Cik Ainatu, Cik Syahira dan juga Cik Wahidah. Okey, baik. Berpaling kepada isu yang kita bincangkan pada hari ini, isu penjajah merupakan isu yang sentiasa dibangkitkan setiap tahun. Kedatangan penjajah telah memberi kesan yang boleh dikatakan banyak negatif daripada positif. Kesan pasca modernisme pula telah menghasilkan pelbagai ideologi baru yang banyak mempengaruhi manusia sejagat. Jadi soalan saya kepada ahli panel pertama, bagaimanakah kedatangan penjajah ini mampu mewujudkan budaya hedonisme terhadap masyarakat? Silakan. Terima kasih saudari moderator. Baik, kedatangan penjajah ini mampu mewujudkan budaya hedonisme kerana budaya penjajah iaitu budaya barat amat mudah tersebar dan diterima oleh masyarakat di negara kita. Selain itu, jika dilihat budaya barat ini sememangnya memberikan impak dan kesan negatif khususnya kepada generasi muda disebabkan sifat budaya hedonisme ini yang hanya mengejar keseronokan dan duniawi semata-mata sehinggakan mereka alfa dengan ajaran dan landasan agama yang sebenar. Terima kasih. Selamat sejahtera kepada panel pertama. Nama saya Karin. Soalan saya ialah mengapakah kesan ini tersebar dengan amat dahsyat dalam kalangan masyarakat? Baik, terima kasih atas soalan yang diajukan. Budaya hedonisme ini tersebar secara meluas disebabkan oleh pengaruh media massa. Melalui perkembangan media massa, pengaruh budaya ini dapat menular ke negara kita dengan begitu mudah. Secara umumnya, hedonisme ini boleh dianggap sebagai neokolonialisme yang dikhususkan serangannya kepada generasi muda oleh pihak barat. Contoh budaya ini ialah melepak, minum arak, seks bebas, parti liar dan sebagainya yang telah berjaya mempengaruhi kehidupan masyarakat kita pada hari ini. Terima kasih. Selamat sejahtera kepada panel pertama. Nama saya Hui Sing. Soalan saya ialah, selain daripada punca ini, adakah punca lain akan menyebabkan berlaku budaya hedonisme? Terima kasih atas soalan yang diajukan oleh saudari Husin. Punca atau faktor keluarga juga seperti ibu bapa yang berpisah dan sibuk menyebabkan budaya hedonisme ini berlaku dan semakin berleluasa. Hal ini kerana sikap ibu bapa yang kurang memberikan perhatian dan pengawasan kepada anak-anak mereka dan juga mereka memberi peluang kepada remaja-remaja ini untuk keluar menghabiskan masa terluang dengan aktiviti yang tidak bermanfaat. Terima kasih. Satu penjelasan yang hebat dan mudah faham. Untuk meneruskan suasana yang begitu meriah ini, mari kita menjemput ahli panel yang seterusnya, Encik Imran, untuk memberikan pandangan beliau. Dipersilakan. Terima kasih kepada saudara moderator yang telah bertanyakan pendapat saya. Pada pendapat saya, kesan pasal modernisme ialah kembalinya fahaman Mu'tazilah dan kononnya inilah fahaman yang boleh membawa kemajuan kepada umat Islam berbanding pegangan Ahlussunnah wal Jamaah. Terima kasih. Selamat sejahtera kepada panel kedua. Nama saya Dashni. Soalan saya adalah bagaimanakah asal-usul kewujudan fahaman Mu'tazilah sehingga ia masih bertahan dan berkembang dan diikuti sehingga ke hari ini? Terima kasih. Mu'tazilah merupakan kumpulan yang pernah wujud dalam sejarah Islam seawal kurun kedua Hijrah. Pada para ulama berkhilaf bagaimana asal muncul nama Mu'tazilah. Istilah Mu'tazilah pada peringkat awal tidak merujuk pada mana-mana doktrin. Ia tidak bersifat pujian atau celaan. Fahaman ini masih bertahan kerana ia disampaikan oleh mereka yang pakar suatu ilmu dan disanjungi. Terima kasih. Salam sejahtera kepada panel 2. Nama saya Vivian Chong. Soalan saya ialah apakah kesan daripada pendirian mereka memegang teguh fahaman Mu'tazilah? Terima kasih kepada di atas soalan yang diajukan. Implikasinya daripada pendirian tersebut, Mu'tazilah menolak banyak persoalan akidah yang pasti daripada Rasulullah SAW seperti seks kubur, telaga Al-Haud Rasulullah SAW, titian sirah, timbangan amalan al-mizan, syafaat dan isu melihat Allah di akhirat. Mereka juga menolak hukum hakam syariat yang sah dengan alasan bertentangan dengan logik atau kontradiktif dengan Al-Quran dan hadis-hadis lain. Sekian, terima kasih.
Okey, terima kasih Saudara Imran atas huraian yang sangat jelas dan padat sebentar tadi. Okey, seterusnya kita pendengarkan penjelasan daripada ahli panel kita yang ketiga, Saudari Zunaina, tentang persoalan sejauh manakah kesan pasca pemodenan ini telah memberi kesan kepada golongan wanita. Dipersilakan. Terima kasih saudari moderator. Antara salah satu kesan pasca pemodenan kepada golongan wanita ialah golongan wanita dalam banyak keadaan telah menjadi satu-satunya si pencari nafkah dalam sesebuah keluarga. Tidak kurang juga wanita yang berjaya dalam pendidikan dan seterusnya menabur bakti dalam mencari dan memberi nafkah pada keluarga. Manakala suami tidak menghiraukan langsung tentang hal tersebut, sedangkan tugas itu sepatutnya digalas oleh si suami. Okay. Salam sejahtera kepada semua. Saya ingin bertanyakan kepada panel ketiga, adakah perempuan digalakkan untuk menyara diri sendiri dan keluarga walaupun mempunyai suami yang bekerja? Terima kasih. Okey, pada pendapat saya sudah semestinya tidak digalakkan. Dalam agama juga telah menegaskan bahawa tugas mencari nafkah adalah kepada keluarga, ketua keluarga iaitu suami. Antara contohnya ialah menyediakan tempat tinggal, makanan dan pakaian, tetapi tidak akan menjadi satu kesalahan yang besar sekiranya isteri ingin membantu suaminya. Terima kasih. Oh, begitu. Kesan ini memang bukan satu isu yang kecil. Terima kasih kepada Saudari Zunaina. Mari kita menjemput Encik Aiman untuk memberikan pandangan beliau. Dijemput. Terima kasih kepada saudara moderator. Keruntuhan akhlak akan memberi impak negatif kepada kalangan masyarakat kesan daripada pasca modernisme. Jatuh bangun sesebuah negara, agama, bangsa dapat dilihat dari segi akhlak dalam masyarakat itu sendiri. Tidak dinafikan, akhlak remaja pada masa kini sangat membimbangkan. Budaya kuning dan pengaruh budaya barat mudah meresap masuk dalam kalangan remaja hari ini. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Berdasarkan penerangan yang saudara berikan, bolehkah saudara berikan contoh-contoh budaya barat yang mempengaruhi remaja masa kini yang menyebabkan akhlak mereka runtuh? Okay, terima kasih. Sudah tentu, tidak semua pengaruh barat itu buruk, namun segelintir seperti pergaulan bebas atau melakukan aktiviti yang tidak bermodal hasil daripada kefahaman pasca modernisme menyebabkan akhlak remaja kian meruntuh. Sekian, terima kasih. Okey, terima kasih atas penjelasan yang panjang lebar berhubung dengan kesan-kesan pasca modernisme. Setiap permasalahan yang berlaku tentunya ada jalan penyelesaian. Begitu juga pada zaman pemodenan ini, pasti ada pelbagai cara yang dapat mengawal ideologi-ideologi daripada mempengaruhi pemikiran manusia sejagat. Jadi, tanpa saya membuang masa, saya ingin bertanya kepada panel seterusnya iaitu Saudara Lau. Bagaimanakah atau dengan kata yang lebih mudah, ada ke cara yang terbaik untuk mengeluarkan pengaruh kolonisasi dalam pemikiran anak muda khususnya seterusnya muncul sebagai masyarakat yang berjiwa merdeka dengan acuan Malaysia yang bebas daripada ideologi songsang? Dipersilakan. Terima kasih kepada moderator. Pada pendapat saya, cara yang terbaik untuk menggerakkan pengaruh kolonisasi dalam pemikiran anak muda ialah berpegang teguh pada ajaran agama. Salam sejahtera kepada panel kelima. Nama saya Muhammad Nizari Zambi Rosdi. Ingin bertanya soalan. Apa pendapat anda menangani kesan ini agar mereka tidak terpengaruh dalam masalah ini dengan mengekalkan ajaran mereka? Baik, pada pendapat saya, ibu bapa mereka perlu memupuk agama sejak kecil bagi memastikan kelestarian agama mereka agar tidak dipengaruhi era pasca modernisme ini. Bukan itu saja, ibu bapa mereka boleh membawa mereka ke tempat beragama supaya mereka dapat berpegang teguh pada ajaran agama mereka. Sekian, terima kasih. Satu langkah yang amat berguna dan kukuh. Namun begitu, pastinya ada lagi langkah lain untuk membentuk pengaruh kolonisasi ini. Dijemput ahli panel yang seterusnya,
Cik Ainatul. Dipersilakan. Terima kasih kepada saudara moderator. Langkah yang efektif untuk menangani isu ini ialah dengan melaksanakan aktiviti dakwah. Kita perlu mengadakan aktiviti ataupun kerja-kerja berkumpulan untuk meningkatkan semangat dalam golongan muda supaya terhindar daripada pengaruh barat. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Antara langkah terbaik dalam membendung masalah ini adalah melalui dakwah kepada masyarakat. Soalan saya, pada pendapat anda, mengapakah dakwah penting dalam menangani isu ini? Terima kasih kepada saudari Aisyah. Pada pendapat saya, dakwah penting kerana ia merupakan salah satu cara atau langkah untuk memperbaiki akhlak manusia. Jika dakwah tidak dilakukan, maka agama akan semakin hilang. Siapa sahaja yang mengamalkan agama, maka hidupnya akan mengalami kemajuan ataupun peningkatan kualiti hidup. Melalui dakwah ini juga dapat mengajak serta menyeru manusia untuk melakukan kebaikan dan mencegah manusia daripada melakukan amal ma'ruf nahi munkar. Okey, terima kasih saudari Ainatul, ahli panel kita yang ke-6. Seterusnya, adakah pendidikan juga memainkan peranan dalam pengeluaran pengaruh kolonisasi dalam kalangan anak muda? Dipersilakan ahli panel kita yang ke-7, saudari Syairah untuk menjawab. Tidak dapat dinafikan, pendidikan memainkan peranan yang amat penting dalam mengeluarkan pengaruh kolonisasi kerana pendidikan merupakan asas bagi menghadapi penjajahan pemikiran moden. Pendidikan ini amat penting dan seharusnya dimulakan sejak kecil bagi memastikan mereka bersedia bagi menghadapi pengaruh kolonisasi masa kini. Soalan saya kepada panel, pada pendapat anda, apakah cabaran yang sering dihadapi pada zaman sekarang untuk menangani masalah ini dari aspek pendidikan? Pada pendapat saya, antara cabaran yang sering dihadapi untuk menangani masalah ini adalah perkembangan pesat teknologi, terutama teknologi media massa yang menyebabkan banyak maklumat dan ilmu yang tidak sahih tersebar dan menyebabkan orang ramai terpengaruh dengan maklumat yang salah tersebut. Terima kasih kepada saudari Syahirah. Tetapi saya pasti pihak media massa juga memainkan peranan yang penting dalam isu ini. Apakah pandangan anda, Cik Wahidah? Terima kasih kepada saudara moderator. Dengan adanya media massa yang sebegitu canggih, seharusnya program-program yang berfaedah dan bersesuaian perlu disiarkan dengan lebih luas supaya masyarakat akan memperkukuhkan ilmu agama dan dapat mengelakkan timbulnya fahaman-fahaman yang berbeza dan bertentangan dengan Islam. Terima kasih. Okey, nama saya Rafatihah. Saya ingin mengajukan soalan kepada panel 8. Kenapa kita memerlukan kerjasama dengan media massa dalam menangani isu ini? Terima kasih. Terima kasih saudari Rafatihah. Hal ini adalah kerana media massa merupakan salah satu bentuk kemajuan teknologi dalam bidang informasi dan komunikasi. Semakin hari kemajuan teknologi informasi yang menuju ke arah globalisasi komunikasi dirasakan cenderung mempengaruhi secara langsung terhadap tingkat peradaban masyarakat dan bangsa. Selain itu, pengaruh media massa juga terutamanya media sosial adalah sangat tinggi. Sekian, terima kasih. Ya, saya bersetuju dengan hujah yang disampaikan oleh saudari Wahidah sebentar tadi. Namun begitu, apakan daya, masa telah mencemburui kita. Jadi dengan berakhirnya ke-8 ahli panel kita itu tadi, maka berakhirlah sesi forum kita pada hari ini. Oleh itu, saya akhiri kalam saya dengan kata-kata dari Soekarno, perjuanganku lebih mudah kerana mengusir penjajah, tapi perjuanganmu akan lebih sulit kerana melawan bangsamu sendiri. Sekian sahaja daripada kami. Assalamualaikum dan salam sejahtera.